Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 28. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Tambun atas soalan mengenai empangan Teluk Bahang dan Air Tam serta empangan Mengkuang dan loji rawatan Sungai Dua. Soalan pun cukup komprehensif, jawapan pun cukup komprehensif, tapi saya akan pendekkan. Untuk kapasiti efektif bagi tahun 2020 untuk empangan Teluk Bahang, secara puratannya saya ada jadual ni, nanti saya akan bagi dekat Yang Berhormat sebab kalau nak baca keseluruhan jadual susah, tapi saya boleh laporkan pada data yang terkini. Empangan Teluk Bahang kapasitinya adalah 27.5%, sudah pun meningkat dengan adanya berlaku hujan pada minggu-minggu ini. Dan untuk empangan Air Tam 46%. Semua lampiran nanti saya akan bagi. Untuk soalan mengenai kapasiti harian pengeluaran air terawat di loji rawatan air Sungai Dua, untuk memenuhi permintaan air, PBA telah mengoptimumkan pengeluaran air terawat di loji rawatan air terbesar Pulau Pinang, iaitu loji rawatan air Sungai Dua, dan purata pengeluaran air terawat loji tersebut adalah 963.2 juta liter sehari sejak 1 Januari 2020. Lampiran dengan data penuh pun saya akan bagi kepada Yang Berhormat. Untuk soalan mengenai empangan Mengkuang, kapasiti efektif empangan Mengkuang kini berada pada 90.5%, hampir penuh, dan empangan Mengkuang adalah empangan yang sangat besar. Jadi berkenaan dengan pengambilalihan empangan Mengkuang, satu mesyuarat telah berlangsung di Kementerian Alam Sekitar dan Air pada 24 September 2020 yang telah dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri bersama saya sendiri dan juga Menteri. Dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah pun bersetuju untuk menerima empangan Mengkuang, dan majlis penyerahan akan diadakan pada 26 Oktober, hari Isnin saya rasa, di empangan Mengkuang yang akan turut dihadiri oleh Menteri sendiri. Jadi selepas daripada itu, Kerajaan Negeri akan membuka empangan Mengkuang kepada orang ramai, dijangka dibuka pada 15 November dengan SOP yang tertentu. Jadi kawasan yang akan dibuka adalah sepanjang saya rasa 2.7 km. Kita tak boleh lagi membuka ke semua satu lingkaran di empangan tersebut kerana pihak JKR masih lagi sedang membuat kerja-kerja membaiki cerun. Untuk soalan yang ketiga, iaitu perincian isi padu penggunaan air, yang ni saya akan bagi lampiran, tapi saya akan baca jumlah je lah bagi maklumat Yang Berhormat, consumption air bagi bulan Januari dan Februari tahun 2020 adalah berjumlah 53.7 juta meter padu. Bagi bulan Mac dan April 50.6 juta meter padu. Untuk bulan Mei dan Jun 48.9 juta meter padu, dan untuk bulan Julai dan Ogos 56.2 juta meter padu. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih di atas jawapan daripada Tanjung Bunga. Di sini aktiviti pembalakan di Uru Muda masih berterusan. Isu ini telah mengancam kemampanan bekalan air kepada negeri Pulau Pinang untuk jangka panjang. Oleh yang demikian, kita perlu ada perancangan yang menyeluruh untuk mengurangkan kebergantungan sumber air dari Sungai Muda. Oleh demikian, di sini
soalan saya adalah, walaupun hujan telah berlalutan beberapa minggu ini, peningkatan paras air di empangan Teluk Bahang masih tidak ketara, iaitu lebih kurang 27% saja. Apakah punca sebenarnya? Soalan kedua, empangan memandangkan majlis penyerahan akan dilakukan, empangan Mengkuang akan dilaksanakan pada 26 Oktober ini. Adakah kelengkapan terutamanya PAM berada di empangan Mengkuang ni berada dalam keadaan baik? Ketiga, di Pulau Aman terdapat stesen kajian penyegaran air laut. Adakah stesen ini masih berfungsi dan apakah hasil kajian tersebut? Terima kasih. Okay, Yang Berhormat Tambun, mengenai empangan Teluk Bahang, walaupun dia hujan banyak, tapi kita nampak peningkatan tu tidak begitu mendadak. Dia sebenarnya Yang Berhormat, empangan Teluk Bahang ni adalah satu empangan yang besar, walaupun tidak sebesar empangan Mengkuang, tapi boleh dikatakan besar juga. Dan untuk memenuhi empangan Teluk Bahang, sebenarnya kita memerlukan hujan setiap hari untuk 6 bulan, iaitu setiap hari untuk 6 bulan baru kita boleh isi penuh empangan Teluk Bahang. Itu betapa banyak air yang diperlukan. Jadi untuk menemui ataupun memenuhi objektif PBA, kita perlukan hujan ataupun kapasiti sebanyak lebih kurang 45% pada hujung tahun ini, agar kita dapat menampung permintaan air bagi tahun depan, untuk bulan-bulan yang musim kemarau pada tahun depan. Jadi sekarang ni status 27%, dan kita amat mengharap bahawa hujan akan berterusan supaya kita boleh dapat mencapai target 45%. Pada masa yang sama, sebenarnya agak menarik juga Yang Berhormat membangkitkan mengenai empangan Teluk Bahang. Dia sebenarnya empangan Teluk Bahang ni adalah satu kawasan tadahan air semula jadi. It's a natural water catchment area. Namun sejak daripada tahun lepas, kita melihat taburan hujan di kawasan tersebut adalah amat rendah. Dan Yang Berhormat ada tanya kenapa berlaku begitu. Saya hanya boleh jawab, ini adalah kesan daripada perubahan iklim ataupun climate change yang berlaku. Salah satu kesannya juga adalah di kawasan Mengkuang, yang di mana empangan Mengkuang bukanlah dibina di sebuah kawasan natural water catchment. Dia sebenarnya satu empangan strategik yang dibina sebagai storage dam. Dan empangan Mengkuang ni kita akan mengisi dengan mengepam air dari Sungai Kulim ke dalam empangan, dan bukan daripada hujan. Namun demikian, empangan Mengkuang berjaya untuk diisi kebanyakannya daripada air hujan, sebab corak hujan sudah berbeza dan berlainan di negeri Pulau Pinang. Di kawasan yang biasa hujan, kurang hujan. Di kawasan yang tak sepatutnya menerima taburan hujan yang banyak pula dia hujan dekat situ. Jadi perkara ini tidak boleh dijelaskan dengan oleh saya. Ini adalah corak climate change yang sukar untuk kita nak predict. Dan untuk empangan Mengkuang, soalan berkenaan dengan PAM, sebenarnya antara salah satu sebab kenapa mengambil masa yang begitu lama bagi kerajaan negeri mengambil alih empangan Mengkuang adalah disebabkan kecacatan PAM di rumah PAM Mak Sulong yang berlarutan, dan cuma baru sahaja setelah
banyak kali kita bincang dengan pihak kementerian, satu penyelesaian telah pun diperolehi dan segala kecacatan dibaiki. Sepatutnya empangan mengkuang ni kita boleh terima lama dahulu, tapi disebabkan kecacatan oleh pihak kontraktor dan perunding oleh Kerajaan Persekutuan, maka telah berlaku delay. Akhirnya Yang Berhormat telah bertanya mengenai penyahgaraman, ya. Hasil kajian mendapati bahawa air laut dapat dinyahgaramkan menggunakan teknologi membran. Namun demikian, kerja-kerja penambahbaikan sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kecekapan operasi sistem tersebut. Jadi Yang Berhormat tanya mengenai sistem di Pulau Aman tu, ya, perlu ada penambahbaikan dan sedang dilakukan, dijangka siap pada Mei tahun depan baru kita boleh guna balik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Lancar.